Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam berita pagi Sabah, Khamis 23 Februari 2023. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPM-KR terus komited memperkasa dan mempromosi aktiviti sosioekonomi usahawan tempatan. Ini terutamanya dalam kalangan B40, orang kurang upaya OKU serta badan bukan kerajaan NGO bagi meningkatkan pendapatan mereka. Menterinya, Datuk James Ratib berkata antara usaha dijalankan ialah mewujudkan gerai jualan usahawan tempatan di ruang legar Wisma Tun Fuad, Kota Kinabalu. Peserta gerai diberi tempoh sebulan berniaga secara percuma dan berpotensi dilanjutkan 2 hingga 3 bulan lagi jika mendapat sambutan menggalakkan. Usahawan di seluruh bandara KK untuk mempamerkan segala produk-produk mereka di bangunan ini. Dan saya mengucapkan terima kasihlah dia pertama sekali kepada Jiwa atau Jabatan Haliwal Wanita Sabah. Beliau ditemui media selepas tinjauan gerai produk tempatan di Wisma Tun Fuad, Kota Kinabalu. Sementara itu, usaha KPM-KR ini mendapat sambutan baik usahawan tempatan. Tapi itu kena inisiatif kami lah sendiri untuk mempromosi. Peluang sudah dibagikan, free sewa semua. So we really thank you dengan government sebab membuka peluang ini kepada usahawan kecil seperti kami lah. Saya berterima kasih kepada kementerian kerana membagi peluang kepada kami usahawan untuk mengkomersialkan lagi memasarkan lagi kami punya produk kepada market luar. Jadi semua usahawan boleh menambah pendapatan mereka. Saya rasa dia bagus sebab dia boleh membantu kita untuk mempromosi kita punya produk lah kepada orang yang sebab kami punya produk ini mungkin masih ramai yang belum tahu. Seramai 40 usahawan sekitar Kota Kinabalu menyertai program ini bermula 21 Februari sehingga 23 Mac depan. Pihak Majlis Daerah dan Pejabat Daerah Kuala Penyu digesa memberi perhatian terhadap pembangunan tanah-tanah milik kerajaan negeri maupun persekutuan di daerah berkenaan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata ia bagi memastikan kemajuan berterusan terutama daripada aspek pelancongan yang juga antara sumber utama ekonomi. Perancangan pembangunan ini meliputi usaha mengenal pasti tanah-tanah yang tidak diusahakan untuk dimajukan bagi membawa impak positif kepada warga Kuala Penyu. Sama ada pembangunan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk mengenal pasti tanah-tanah supaya dibagi kepada agensi-agensi yang berminat untuk membangun daerah kita Kuala Penyu. Saya harap pihak majlis dan juga daerah dapat menengok perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Datuk Limus yang juga wakil rakyat Kuala Penyu menyatakan demikian selepas penyerahan watikah pelantikan dan angkat sumpah ahli-ahli Majlis Daerah Kuala Penyu 2023 di Kuala Penyu. Beliau turut memaklumkan pembinaan Esplanade dan Dewan Masyarakat di daerah berkenaan seperti diumumkan Ketua Menteri sebelum ini akan dimulakan tahun ini. Sementara itu, seramai 18 ahli Majlis Daerah Kuala Penyu dilantik bagi sesi 2023 hingga 2025. Datuk Limus berharap kesemuanya akan berusaha sehabis baik menjalankan amanah membangunkan daerah berkenaan. Sebanyak RM10,928,619 zakat fitrah dikutip melalui Pusat Zakat Sabah tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, RM9,642,000 telah pun diagihkan kepada 32,140 keluarga asnaf di negeri ini. InsyaAllah kita akan melantik wakil amil berjumlah lebih kurang 2,200 lebih seluruh Sabah. Dan alhamdulillah kita agihkan kepada fakir miskin sejumlah 9 juta macam tu. Dan tahun ini masih kekal setiap fakir miskin akan menerima bantuan zakat Aidilfitri ini berjumlah RM300 seorang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Multaka Wakil Amil Daerah Tawau dan Kalabakan di Dewan Diraja Masjid Al-Kausar Tawau.
Jumlah kutipan zakat fitrah tahun ini dijangka akan terus meningkat dengan kepekaan terhadap fadilah rukun Islam ketiga berkenaan. Ustaz Malai Ali turut mengingatkan orang ramai agar membuat pembayaran zakat fitrah kepada wakil amil yang telah dilantik di seluruh Sabah. Beliau turut menyampaikan anugerah Khalifah Umar Abdul Aziz kepada 6 wakil amil yang telah menunjukkan prestasi cemerlang tahun lepas. Pembinaan jambatan menghubungkan wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan pelbagai industri di kedua-dua kawasan. Timbalan yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kadaian Malaysia DPPKM, Muhammad Faizal Malik berkata ia akan membawa impak positif secara menyeluruh terhadap ekonomi Sabah dan Labuan. Pelbagai manfaat boleh diperoleh pemain industri besar-besaran, industri kecil dan sederhana IKS mahupun rakyat, antaranya pengurangan kos operasi. Muhammad Faizal dalam kenyataannya memberitahu mereka boleh memilih menggunakan perkhidmatan hantaran barang secara terus, pembekal dari Sabah tanpa menggunakan perkhidmatan kurier atau feri. Selain itu, jambatan yang dicadangkan itu juga boleh membuka peluang memajukan pelbagai lagi perkhidmatan termasuk memperluas konsep perkhidmatan e-hailing bagi kedua-dua kawasan. Sehubungan itu, DPPKM berharap Kerajaan Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menerusi jabatan dan agensi masing-masing menjalin kerjasama memperbanyak platform bagi peniaga meningkatkan hasil jualan seperti pembukaan gerai jualan di tempat khusus yang dikunjungi orang ramai. Masyarakat disaran memanfaat platform U-Pustaka iaitu perkhidmatan perpustakaan digital negara yang boleh diakses pada bila-bila masa. Ia mudah digunakan untuk mendapatkan bahan bacaan mahupun rujukan pembelajaran secara dalam talian. Menurut penolong pengarah kanan Perpustakaan Negeri, Harita Tanaisus, inovasi U-Pustaka yang diwujudkan dengan kerjasama Perpustakaan Negara adalah percuma. Ini adalah percuma untuk semua publik lah. Jadi kita boleh dapatkan di sana. Dia sangat membantu. Dia terdapat buku-buku rujukan ataupun tuition daripada tahun 1 sampailah sehingga pelajar-pelajar SPM. Jadi di sana ada juga latihan-latihan ataupun contoh-contoh soalan lepas yang boleh dirujuk lah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri di Kota Kinabalu selepas mempromosi platform Island S iaitu antara pangkalan data terkandung dalam U-Pustaka. Mengulas lanjut mengenai Island S, Harita berkata ia merupakan platform pengajaran dan pembelajaran hybrid yang boleh diakses secara dalam talian dan luar talian. Ia meliputi sukatan pelajaran yang sentiasa dikemaskini bermula tahun 1 hingga peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM ditetapkan Kementerian Pendidikan. Dalam perkembangan berkaitan sempena cuti persekolahan, Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri mengetengahkan pelbagai aktiviti cuti sekolah menarik yang antara lain bertujuan mencungkil bakat dan daya kreativiti dalam kalangan kanak-kanak sekaligus mengisi masa lapang semasa cuti sekolah. Antara aktiviti diadakan termasuk mewarna, membaca buku, menghasilkan kraft, menari dan puppet show. Banyak yang kita sediakan untuk menggalakkan kita punya publik ni, masyarakat terutama sekali adik-adik yang sekarang ni sedang bercuti untuk datang ke perpustakaan dan menggunakan masa yang terluang itulah sebab tu kita adakan aktiviti yang sesuai untuk mereka lah. Dan sambutan memang menggalakkan. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui menyambut baik program tersebut sebagai salah satu pengisian semasa cuti sekolah. Dapat mengisi masa lapang anak-anak lah dengan ilmu pengetahuan yang berguna yang boleh mereka guna pakai di masa akan datang lah. At least budak dalam berapa 4-5 jam dalam satu hari itu dorang ada aktiviti yang boleh dorang buat, dorang bawa balik benda-benda macam arts begitu, arts and craft begitu. So we're as parents kami sangat bersyukur lah. So for the library to do this, we are thankful that kami ada akses untuk aktiviti-aktiviti yang percuma. Sangat bagus sebab dia membolehkan budak-budak ada pengisian di waktu lapang lah. Dia
budak-budak zaman sekarang kan kebanyakan kalau di rumah, kalau cuti sekolah macam anak-anak saya sendiri pun dia asyik tengok phone. So dengan adanya aktiviti ini, diorang rasa happy lah, kami ada tempat mau pergi. Aktiviti cuti sekolah ini diadakan setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 1 petang sepanjang cuti persekolahan. Sehari dianggarkan hampir 200 orang pelbagai peringkat umur datang ke Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah untuk mengikuti aktiviti yang diadakan. Kota Kinabalu kini bersiap sedia menjadi tuan rumah edisi ke-10 Sukan Sabah Saga tahun ini. Temasya sukan berkenaan akan bermula pada 16 sehingga 22 Disember nanti. Harapan saya untuk Sukan Saga kali ini supaya lebih banyak daerah menyertai sukan ini, kerana untuk mempertandingkan sukan-sukan yang kita sebutkan tadi sekurang-kurangnya 10 penyertaan daripada 10 daerah untuk menyertai ini sukan-sukan yang kita sebutkan. Sekurang-kurangnya penyertaan acara sekurang-kurangnya mendapat penyertaan 8 daerah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurutnya, Kementerian Belia dan Sukan Sabah melalui Majlis Sukan Negeri Sabah MSN sedang menyalurkan bantuan kewangan secara berfasa bagi pemilihan atlet dan bantuan berupa peralatan latihan bagi program latihan dan persediaan atlet Sukan Sabah di seluruh daerah. Daripada segi persiapan fasiliti pertandingan akan melibatkan jawatan kuasa antara KBSS bersama Lembaga Sukan Sabah LSS, MSN dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Saga tahun ini mempertandingkan 10 jenis sukan wajib dan 13 jenis sukan pilihan. Sekian paparan dalam berita pagi Sabah untuk pagi Khamis ini. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keindahan negaraku, negaraku bangga dan